Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafiz Dawson dan ini kami bawakan kepada anda langsung dari Bertam Square Kepala Batas Pulau Pinang untuk bual bicara komuniti TVET bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan ketika ini kita berikan gambaran kepada anda ribuan mereka yang hadir di Bertam Square pada hari ini untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Telah pun tiba awal tadi bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga diiringi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang hari ini. Sekali lagi anda menyaksikan kami secara langsung di TV1 dan di semua platform RTM untuk bual bicara komuniti TVET bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak perkara yang kita akan bincangkan dan juga kita akan telusuri satu persatu khususnya berkaitan dengan TVET. Dan hari ini saya tidak keseorangan, saya bersama dengan seorang tetamu sepanjang siaran pada hari ini. Saya perkenalkan kepada anda Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin, Timbalan Presiden Jaringan Antarabangsa, Industri dan Institusi dan juga menjalankan tugas Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur UniKL. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Alhamdulillah baik Hafiz. Baik, terima kasih. Saya difahamkan Prof sudah pun berada sejak Jumaat lalu betul. di sini dan difahamkan juga Expo TVET ini sudah pun berlangsung sejak Jumaat yang lalu. Ya betul, baik, ya Prof, betul. Kita sudah pun memberi gambaran kepada semua bahawa TVET ini merupakan satu cabang pendidikan yang sangat mendapat permintaan tinggi ketika ini dan juga kalau kita melihat kepada apa yang diperuntukkan dalam belanjawan madani pada tahun ini diperuntukkan sejumlah yang besar untuk memperkasakan pendidikan TVET secara khususnya. Itu kita akan lanjutkan perbincangan pada hari ini. Namun sebelum itu, seperti saya maklumkan kepada anda, upacara ataupun acara bual bicara pada hari ini ataupun komuniti TVET ini sudah berlangsung pada Jumaat dan hari ini merupakan hari kemuncaknya. Dan saya ingin tanyakan terus kepada Profesor hari ini berkaitan dengan acara dan juga Expo yang berlangsung pada hari ini. Apa sebenarnya matlamat utama sehingga diadakan Expo TVET selama 3 hari ini? Okey, terima kasih Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti mana yang Hafiz beritahu, kita pun sudah bermula event TVET ini bermula daripada hari Jumaat lagi dan hari ini merupakan hari kemuncak kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk tema kita pada Expo ini adalah institusi pendidikan TVET at KKDW, pilihan kemahiran anda. Okey, jadi tujuan pihak kementerian mengadakan Expo yang sebegini rupa, yang sebegini besar ada dua matlamat saja. Yang pertama untuk memberi pendedahan kepada semua golongan masyarakat Hafiz, sama ada golongan bandar ataupun luar bandar, yang muda, yang berusaha, yang senior, tentang pendidikan TVET yang ditawarkan di dalam ekosistem KKDW iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya untuk kita menyampaikan apa yang kita tawarkan di dalam ekosistem TVET, di mana 9 institusi kita, TVET kita termasuklah Giat Mara, IKM, KKTM, UniKL. Kita membuka kaunter informasi dan juga kaunter pengambilan pelajar. Jadi kita berkongsi maklumat-maklumat ini kepada semua golongan masyarakat yang hadir dalam Expo ini. Okey, baik, itu sedikit penerangan berkenaan dengan apakah tujuan dan juga matlamat utama untuk Expo TVET dan juga bual bicara pada hari ini. Dan jika kita beri gambaran kepada anda ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini di pentas utama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini sedang beramah mesra dengan para pelajar khususnya yang rata-ratanya saya boleh beri gambaran kepada anda 90% yang ada di Bertam Square hari ini adalah anak-anak muda yang melanjutkan pengajian dalam bidang TVET dan turut kelihatan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini dikerumuni ribuan rakyat dan juga mereka yang terlibat terus secara langsung untuk komuniti TVET pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa satu komitmen yang cukup kuat dan juga cukup ampuh dan juga konkret kepada komuniti TVET khususnya. Kalau kita melihat kepada sambutan yang cukup luar biasa pada hari ini, mungkin Prof boleh gambarkan betapa pentingnya peranan kerajaan untuk membangunkan kerjaya ataupun pendidikan TVET ini sebenarnya. Ya, kerajaan memang memainkan peranan yang besar dalam pendidikan TVET kerana pendidikan TVET ini adalah berdasarkan kepada hands-on ataupun latihan praktikal. Di dalam sistem pembelajaran kita, saya boleh katakan 60% hingga ke 80% elemen praktikal diterapkan. Dan sistem TVET kita ini adalah mengikut konvensyen antarabangsa seperti Sydney Accord. Sydney Accord ini diiktiraf oleh 11 buah negara, termasuklah United States of America, Hong Kong, Kanada,
Singapura dan juga New Zealand dan juga beberapa negara lain. Jadi kita memang ada tahap yang kita ikut. Jadi kita ingin memastikan perjalanan program kita ini mengikut standard antarabangsa dan juga professional body serta badan-badan berkanun yang ada. Ini makna merupakan satu standard yang tinggi menjadi satu sumber rujukan yang penting. Betul. Dan kita bergabung dengan 11 buah lagi negara, bukan Malaysia sahaja. Satu-satu usaha yang cukup luar biasa dan usaha kerajaan sudah terlihat dengan jelas kalau kita melihat apa yang saya gambarkan awal tadi, bahawa Belanjawan Madani 2023 telah memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk membangunkan pendidikan TVET khususnya dengan pelibatan awam swasta dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita melihat bahawa TVET ini sering digambarkan dan juga dibomokkan sebagai pendidikan terakhir untuk dipilih sebagainya. Ini satu tanggapan yang dangkal yang perlu diperbetulkan, Prof. Ya, itu yang kita sedang hadapi sekarang. Tapi kita nak tengoklah perjalanan TVET ni sedang berlaku dalam ekosistem pendidikan kita. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat di sana, kita mempunyai banyak peluang bila anak-anak kita belajar dalam program TVET. Okey, mereka mendapat kemahiran yang tertentu kerana kita menggunakan standard industri, kita menggunakan peralatan industri. Sebagai contoh, saya datang daripada bidang mekanikal ataupun bidang rail. Kita di UniKL kita ada satu depo sendiri, kita ada train sendiri. Jadi student menggunakan peralatan yang sebenar industri. Jadi jika mereka bekerja di syarikat tempatan, contohlah saya sebut operator rail seperti KTMB, Pasarana. Jadi depo yang ada di UniKL adalah skala yang sama dengan depo yang akan mereka bekerja di industri. Jadi mereka tak ada gap untuk daripada segi skill dan juga kompetensi. Ya, dan standard yang tinggi itu terpancar dengan sambutan hangat yang diberikan oleh para penonton dan juga mereka yang berada di sini di Bertam Square, Kepala Batas Pulau Pinang. Dan kalau kita dapat gambarkan kepada anda, inilah gambaran sebenar yang berlangsung dan juga berlaku di pentas utama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang turut berada di sini hari ini untuk bersama-sama dalam bual bicara komuniti TVET bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pasti kesemua institusi pendidikan TVET dikabarkan ada 283 kesemuanya berada di sini untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini merupakan satu pendekatan dari atas ke bawah, daripada kerajaan persekutuan kepada mereka yang betul-betul berada di posisi yang berada di dalam komuniti TVET yang memahami keperluan dan juga kehendak ataupun demand yang perlu diberikan dan juga dilontarkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan berlangsung pada hari ini. Bual bicara melalui komunikasi dua hal ini sudah tentu akan memberi satu gambaran dan juga satu permintaan yang jelas yang perlu diberi perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pemimpin utama kerajaan perpaduan hari ini untuk memberikan satu nilai tambah serta add-on value kepada pendidikan TVET yang dikatakan sebagai pendidikan pilihan terakhir. Walaupun begitu, saya suka gambarkan adalah kolerasi yang cukup berbeza. Sekiranya ada yang mengatakan bahawa pendidikan TVET ini sebagai pilihan yang terakhir, tapi kalau kita melihat kepada sambutan dan juga mereka yang terlibat hari ini, cukup luar biasa, cukup ramai, yang dikatakan hampir 100% anak muda yang punya bakat yang luar biasa yang dicungkil melalui pendidikan TVET. Dan ini dia pentas utama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sudah pun berada di pentas utama ketika ini untuk meneruskan acara yang telah pun disediakan oleh penganjur pada hari ini untuk bual bicara komuniti TVET bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini dia Expo TVET at KKW ataupun Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini yang dikelolai ataupun dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inilah hari kemuncaknya pada Ahad hari ini dan juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Dan acara pada hari ini cukup menarik dan juga beberapa perkara penting kita akan berikan tumpuan melalui lensa yang kami ada, dan kita terus saja kepada nyanyian lagu Negaraku dan juga lagu negeri untuk negeri kita, lagu Negeri Pulau Pinang.
Baik, demikian tadi nyanyian lagu Negaraku dan juga lagu untuk negeri kita, lagu Negeri Pulau Pinang telah pun dinyanyikan di pentas utama ketika ini. Dan itu dia sekali kita gambarkan kepada anda tentang kemeriahan sambutan Expo TVET hari ini dan juga bual bicara komuniti TVET bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri ketika ini. Dan seterusnya, bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samahah Tuan Haji Yusof bin Haji Abu Bakar, Timbalan Mufti Negeri Pulau Pinang, akan memimpin bacaan doa untuk memohon kepada kelancaran dan juga kesempurnaan majlis yang akan berlangsung pada hari ini. Baik, dan ketika ini sekali lagi kita gambarkan kepada anda yang baru sahaja menonton kami ketika ini. Ini adalah secara langsung akan bawakan kepada anda bual bicara komuniti TVET bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sebentar tadi sudah pun selesai ribuan mereka yang berada di Bertam Square menyambut ketibaan tokoh utama pemimpin negara diiringi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang turut bersama-sama dengan kedua-dua pemimpin Kerajaan Persekutuan berada di pentas utama untuk bersama dengan mereka yang dikatakan sebagai komuniti TVET ini untuk mendapatkan pandangan serta gambaran yang lebih tepat daripada mereka yang berada di posisi yang tepat untuk menggambarkan dan juga memberi demand yang penting kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan masih lagi bersama saya Profesor ketika ini, dan tadi saya digambarkan kepada penonton bahawa sukar saya untuk mencari kolerasi yang sama. Sementara ramai yang berkata bahawa pendidikan TVET ini pilihan yang terakhir. Ramai yang tidak mahu melanjutkan dalam pendidikan TVET. Tapi kalau kita melihat gambaran di ground pada hari ini, begitu ramai anak muda yang terlibat dengan TVET. Bagaimana kita mencari keseimbangan ini, Prof? Well, dalam pendidikan TVET ini kita tawarkan daripada peringkat sijil, diploma, ijazah, dan kalau di Unical tu kita ada juga pendidikan TVET di peringkat masters dan PhD. Ini bagi kita memberi ruang kepada pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan kemahiran di peringkat yang tertentu. Ya. Jadi saya menyerulah kepada ibu bapa terutama sekali. Ya. TVET ini merupakan pendidikan yang utama yang perlu dipertimbangkan oleh ibu bapa dan juga para pelajar, kerana saya percaya latihan yang berasaskan kemahiran membuka peluang yang amat besar kepada anak-anak muda. Ingatlah, anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Jadi kita perlu memberikan mereka ruang-ruang kemahiran, bidang-bidang kemahiran ini agar mereka mampu bekerja di syarikat-syarikat antarabangsa ataupun jika mereka dengan peluang yang ada, mereka mampu membuka perniagaan di Malaysia dan menembusi pasaran antarabangsa. Ini banyak membantu ekonomi kita, insya-Allah. Ya, baik, itu segi penerangan penting berkenaan dengan permintaan dan juga penerimaan pendidikan TVET dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan ketika ini pentas utama akan memberi laluan kepada bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samahah Tuan Haji Yusof bin Haji Abu Bakar, Timbalan Mufti Negeri Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana wahdina ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب الكائنات وقاضي الحاجات. Segala puji dan syukur hanyalah untukmu di atas segala rahmat dan nikmat yang telah engkau kurniakan kepada kami. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta dan memperkenankan segala hajat, kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah di atas keizinan dan limpah kurnia-Mu. Maka kami dapat berkumpul pada hari yang bersejarah ini sempena majlis perasmian penutup
Program Expo TVET at KKDW peringkat negeri Pulau Pinang tahun 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, semoga majlis ini akan mendapat rahmat dan keberkatan darimu jua. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar segala permohonan, kami menadah tangan menzahirkan pengharapan yang tinggi agar dianugerahkan kepada kami khazanah ilmu dan kebijaksanaan dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran, agar dengannya kami dapat mengubah kehidupan kami dan seterusnya dapat melonjak dan merangsang pembangunan ekonomi negara kami ke arah pembentukan sebuah negara yang bertamadun. Allahumma ya malikad dunya wal akhirah. Kami memohon jua agar diberkati segala usaha murni kami ini dan dipermudahkan urusan pentadbiran negara kami. Cucurilah ke atas kami rahmat dan petunjuk-Mu. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami agar terus berkhidmat dengan penuh istiqamah dan berdedikasi untuk menabur bakti dan membangunkan ummah dan negara kami yang tercinta ini. Allahumma aslih lana dinina allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian doa yang dibacakan oleh Sahibus Samahah Tuan Haji Yusof bin Haji Abu Bakar, Timbalan Mufti Negeri Pulau Pinang, memohon kepada kesempurnaan dan juga kelancaran majlis pada hari ini. Dan kalau kita melihat kepada lensa-lensa yang akan bawakan kepada anda, bukan sahaja anak muda pada hadir yang pada ada hari ini, terdiri juga pada mereka yang saya yakin dan percaya mereka adalah kalangan daripada ibu bapa ataupun penjaga yang datang di sini kerana difahamkan ada 6 komponen yang ada di sini untuk memberi penerangan soal kerjaya dan juga hala tuju pendidikan TVET yang sudah pasti memberi satu panduan dan juga garis panduan yang jelas kepada mereka yang ingin dan juga berminat untuk melanjut pelajaran dalam bidang TVET khususnya. Apatah lagi kalau kita melihat kepada pengumuman keputusan SPM baru-baru ini dan juga keputusan STPM baru-baru ini, so tentu ia memberi satu laluan yang jelas kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran. Dan apa yang telah dikongsikan oleh Prof sebentar tadi bahawa ini bukan merupakan pilihan terakhir ataupun pilihan kedua sebagainya, ianya tetap merupakan satu pilihan yang tepat untuk melanjutkan pelajaran. Saya juga pernah menemui Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia turut mengatakan bahawa negara luar banyak melibatkan di dalam bidang TVET khususnya. Dan ketika ini kita terus ke pentas utama untuk sesi bual bicara komuniti TVET bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan dikelolai oleh Saudara Akmal Hafiz Ruslan di pentas utama. Silakan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan, Ketua Menteri dan juga tetamu kehormat kita, bersama-sama juga Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, semuanya alhamdulillah sihat pagi ini, dan Ahad yang penuh berbahagia ini kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita dah tanya keadaan kesihatan semua yang ada kat atas ni. Kita tanya pula semua warga Penang ketika ini, boleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri? Terbaik, kita nak dengarkan anda punya semangat pagi ini untuk kita bawakan warga Penang. Apa khabar semua? Itu dia semangatnya Datuk Seri. Dan juga kita nak kata bukan yang paling gemuruh daripada anda. Mantap. Semua tak sabar dah. Semua teruja nak jumpa dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri ini. Jadi kita untuk sesi bual bicara Community TVET bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan saya Akmal Hafiz Ruslan. Tapi sebelum kita terus kepada soalan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, kita akan mungkin tanyakan dahulu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Mungkinlah sebagai pembukaan ataupun kita ingin tahu ketiga ini. Baik, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kalau kita tengok kan dari segi kita bercakap tentang TVET ini Datuk Seri,
Kalau Datuk Seri sendirilah, apa agaknya kemahiran yang Datuk Seri ada ataupun suka? Kalau tanya pasal kemahiran ni, Datuk Seri. Saya rasa kalau Menteri Pendidikan, lain. Datuk Seri macam mana? Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan penghargaan di atas keberadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pendidikan Ustazah Fazlina. Menteri Luar Ustaz Dr. Zamri. Jangan lupa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, Timbalan Menteri, rakan-rakan Timbalan Menteri, ahli-ahli Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri. Yang paling penting ialah pelajar-pelajar TVET seluruh negara. Yang Berhormat TVET, di mana alhamdulillah saya ucapkan syukur kerana Yang Amat Berhormat telah melantik saya sebagai pengerusi Majlis TVET Negara. Apa yang saya lakukan ialah transformasi, bukan hanya reformasi TVET. Saya lakukan ini adalah untuk kita bergerak bagi mengorak langkah baru ke arah menuju Industrial Revolution 4.0. Kita tidak mahu lagi TVET mengajar subjek-subjek konvensional saja. Tetapi we have to move forward. Kita mesti mara ke hadapan bahawa TVET harus melahirkan tenaga kerja yang kompeten. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperuntukkan 6.8 bilion ringgit untuk seluruh institusi TVET di seluruh negara. Maka kerajaan cukup komited untuk mempromosi dan mempertingkatkan peluang pendidikan. Dan TVET adalah medan bagi promosi secara tahunan program latihan kemahiran dalam pelbagai bidang. Ini tumpuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan memberikan amanah kepada saya untuk melakukan pelaksanaan kepada polisi. PM, saya nak minta satu saja. Kalau lepasan SPM, SPVM masuk ke bidang industri, diberikan gaji minimum RM1,500. Dasar majikan di seluruh negara. Keluaran TVET juga diberikan gaji minimum RM1,500. Jangan tepuk sebab itu tidak adil kepada lepasan TVET. PM buat dasar baru. Kelulusan keluaran TVET mesti diberikan gaji minimum RM2,000. Barulah bermakna kalau kita menghantar anak-anak kita ke kursus TVET, kerana sebanyak lebih daripada 1,300 institut TVET di seluruh negara yang melibatkan 12 kementerian. Dan tentunya kita lihat enrolment TVET tahun lepas saja seramai 283,000 dan ke atas. Dan yang paling penting ialah dari segi kebolehpasaran. Yang keluar daripada TVET masuk ke bidang pekerjaan, peratusannya ialah lebih daripada 92.5% keluar TVET terus mendapat pekerjaan. Artinya TVET bukan peluang pendidikan kedua. TVET harus diberikan keutamaan. Malah dalam perbincangan dalam majlis TVET, insya-Allah satu dasar baru oleh Menteri Pendidikan yang baru dengan kerjasama Menteri Pendidikan Tinggi, kerjasama 10 lagi kementerian untuk kita revamp. Negara kita akan menjadi negara maju insya-Allah di bawah kepimpinan Perdana Menteri Kerajaan Madani ini. Terima kasih. Baik, itu dia gaji RM2,000. Memang kalau kita tengok dengan pendapatan begitu akan membantu anak-anak kita. Betul atau tak tuan-tuan dan puan? Betul atau tidak?
Itu yang kita dengarkan. Dan saya pasti Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, di sini ramai pihak-pihak industri. Semua ada di sini, mereka boleh juga merealisasikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan itu sendiri. Baik, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kalau tadi kita tanyakan bagaimana ataupun apa itu TVET, kita nak tanya juga soalan yang seterusnya ni, Yang Amat Berhormat. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit apa agaknya inisiatif yang dilaksanakan kerajaan ataupun ikhtiar oleh kerajaan untuk menjayakan serta memperkasakan TVET ini, Datuk Seri. Di hadapan PM ni saya mahu memperkasakan komitmen KKDW. Itu KSU dia. Bahawa kita di KKDW mempunyai lebih 250 institut TVET, termasuk dari peringkat selepas menengah hingga pengajian PhD, iaitu UNI-KL. Saya ucapkan tahniah kepada mereka. Artinya TVET bukan peluang kedua. This is not about second chance. Tetapi mana-mana yang mungkin tidak boleh berprestasi tinggi di dalam akademik, TVET adalah pilihan yang terbaik. Di mana di situ 70% masa yang diperuntukkan adalah untuk amali atau praktikal di luar. Dan mereka akan dapat melakukan pengajian di dalam bidang diploma, ijazah, sarjana dan doktor falsafah jika mereka baik. Bukan dalam bidang akademik tetapi dalam bidang TVET ini. Untuk tahun ini, kita akan menyelaraskan pengambilan TVET. Sebagaimana unit pengambilan universiti atau UPU, TVET kita akan selaraskan pengambilannya agar tidak ada persaingan untuk pasaran yang sama, tetapi kita mahu mara ke hadapan bahawa permohonan ini dibuat cara online dan kita akan lakukan pemilihan mengikut bidang yang diminati dan juga bidang baru yang boleh menjanjikan peluang pekerjaan untuk mereka. Dan untuk itu, tekno-usahawan. Tidak semua berminat di dalam menjadi tenaga kerja, tetapi berminat di dalam bidang keusahawanan. Ya, kita tidak lagi melatih membuat keripik, keropok. Tetapi kita pergi IR 4.0. Kita mahu untuk menerobosi EV, electric vehicle, termasuk motor, termasuk kereta, termasuk drone. Dan ini adalah pasaran berteknologi baru. Inilah wawasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang harus diterjemahkan oleh kita. Saya mahu anak-anak TVET di sana supaya kita beri dukungan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempunyai wawasan yang jauh ini, insya-Allah. Dan saya akan menterjemahkannya. Terima kasih. Baik, itu dia. Memang kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga hadirin sekalian, untuk pendidikan TVET dan juga arus perdana, aliran perdana, kita seiring ketika ini dan juga kita boleh jadikan sebagai pilihan utama TVET, pendidikan TVET ketika ini, kerana TVET juga merupakan agenda nasional, agenda kerajaan, dan anda lah semuanya yang akan merealisasikan bersama-sama dengan inspirasi ataupun aspirasi kerajaan ini sendiri. Baik, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan dan Perdana Menteri. Sekali kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan soalan-soalan yang diberikan. Dan inilah dia masa yang kita nanti-nantikan. Kita nak terus tanyakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tapi sebelum tu, Datuk Seri, sebelum ni kan Datuk Seri, tular di media sosial. Berkenaan dengan kereta Volkswagen Datuk Seri tu yang warna hijau gelap tu. Ada lagi boleh pakai lagi kan? Elok lagi boleh memandu. Sebenarnya untuk menjaga kereta tu perlukan kemahiran. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit dengan semua warga Pening ni, macam mana agaknya Datuk Seri menjaga kereta tu dah lama tu boleh start, boleh jalan, elok lagi tu. Datuk Seri, jom kongsikan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Iqmal. Terima kasih Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Ketua Menteri Saudara Chow Kang Yao, Menteri Pendidikan, Menteri Luar pada. Saya apa kena mengenal Menteri Luar dengan TVET ni? Ada. Kerana dia nak promote
TVET ini dalam memperkasa training dia. Rubiah, Timbalan Menteri, TKM, rakan-rakan semua. Terima kasih KSU dan seluruh jentera. Saya ucap tahniah kepada Menteri Datuk Rubiah dan KSU kerana memperkenalkan acara memperkasa TVET dan memperkenalkan di kalangan rakyat. Kerana strategi pembangunan kita dan ekonomi madani menekankan umpamanya teknologi tinggi, digital science and technology, food technology, SME, dan semua ini boleh diperkasa oleh TVET. Kita belajar dari pengalaman negara lain. Jerman itu satu-satu negara yang pertama di dunia yang memberikan ruang lebih selain pada bidang akademik, bidang latihan teknologi masa itu disebut. Ya, ini sebelum kita kenal TVET, Germany has been far more advanced dalam memberi latihan dan pendedahan. Sebab itu teknologi Jerman, industri Jerman tinggi kerana rangkaian TVET yang diberi diperkasa. Mana kalau lulusan TVET di Jerman, gajinya itu seringkali lebih tinggi daripada graduan. Barulah kita berubah. Saya ke Pulau Pinang dan lihat inisiatif kerajaan negeri PSDC. Ya. Maknanya mengumpul syarikat-syarikat dan industri, beri latihan dan pendedahan. Dan itu mempengaruhi pandangan saya bagaimana boleh kita tingkatkan keupayaan anak-anak kita dalam TVET ini seperti mana dilakukan oleh PSDC. Dan bila kita serahkan tugas ini diketuai oleh Datuk Seri Zahid, nampak dia berikan suatu asakan yang kuat. Kerana jumlah perbelanjaan untuk TVET bukan kecil. 6.8 bilion ringgit satu tahun. Tetapi belum terangkat. Tesla, Elon Musk yang saya gunding baru ini untuk datang, dari feedback profesional dan pengurusan dia kata kelayakan anak-anak kita ini handal, disiplinnya, penguasaan pelbagai bahasa itu sebagai kekuatan. Kalau mau ekspor ke China, ada yang boleh bahasa China. Mau ekspor ke India, kononnya ada bahasa Tamil, selatan India. Bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya ramai yang menguasai. Kepakarannya ada. Tetapi kata kumpulan Elon Musk, ia harus ditingkatkan sedikit lagi tahap kemahiran. Geely dari negeri China yang buat kerjasama dengan Proton. Dia kata dia dalam pengalaman dia di puluhan negara di dunia, dia bangga dengan tahap disiplin, kejuruteraan, teknologi anak-anak Malaysia. Tetapi kata dia harus ditingkat lagi tahap satu tapak kemahiran yang harus dikuasai. Peringkat awal dia akan ambil 300 orang untuk dilatih di Universiti Geely di negara China. Tapi apa yang kita berdapat pengajarannya? Yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid ialah memberi tumpuan supaya ditingkatkan lagi keupayaan. Memang benar, hampir 93% lulusan TVET dapat pekerjaan. Gajinya, Saudara Zahid, memang lebih tinggi daripada 1,500. Saya cek kebanyakan 1,800 sampai 2,000 ringgit. Tapi tak cukup. Kalau ditingkatkan lagi, seperti mana training PSDC, target kita lulusan TVET mesti cecah 2,500 sehingga 3,000 ringgit. Ini yang dijanji oleh Tesla, dijanji oleh Geely, kerana mereka perlu kedua-dua ni saja
termasuk Rongshan dan Aramco yang nak masuk ke Malaysia. Aramco ini syarikat minyak Saudi terbesar. Bulan lalu dia datang pada Energy Asia Conference. Dia bagi tahu saya sendiri, Aramco, syarikat minyak Arab Saudi di antara terpaling besar di dunia, telah buat keputusan untuk perluaskan pelaburan mereka dan kawasan pelaburan dan minyak dan gas di Johor terutamanya. Geely di Perak. Tesla tentunya sekarang di Selangor. Dia dah buka ibu pejabat tahun ini juga di Cyberjaya dan tentu di Pulau Pinang. Jadi saudara, kita mesti ambil peluang ini untuk memberi. Apakah langkah yang diambil? Langkah diambil, Petronas minta ambil alih sebahagian daripada TVET. Di Batu Rakit, di Pengerang, di Kimanis dan satu lagi di Sarawak. 4. Dia ambil alih, dia latih dan tentunya gaji terus meningkat. Kerana yang bekerja dengan Petronas semuanya gaji hampir RM3,000. Proton ambil alih TVET Pekan dalam perbincangan sekarang, sebahagian diambil alih. Begitu juga lah syarikat-syarikat lain. Itu satu pendekatan. Mana-mana syarikat yang mampu ambil alih seluruhnya atau sebahagian, Jemaah Menteri putuskan jangan ada halangan, jangan ada karenah pentadbiran yang menghalang. Mesti percepatkan dengan syarat dia beri latihan lebih baik. Langkah kedua yang ditumpukan oleh Jawatankuasa Majlis TVET Negara yang dipengusikan oleh TPM ialah untuk tambah memperkasa apa kelengkapan yang perlu, apa bidang kecekapan yang diperlukan. Ini saya bagi dalam pengantar ini nak tunjuk bahawa dalam strategi pendidikannya dan latihannya, TVET itu sudah dirubah daripada sampingan kepada suatu tahap yang sama, diberi pertumpuan dengan bidang akademik dan dalam beberapa bidang untuk memenuhi keperluan Tesla atau Starlink atau SpaceX oleh Elon Musk dan Geely Proton dan Petronas Aramco, Petronas Total, Petronas Mitsui. Ia memerlukan latihan TVET dan tenaga dari TVET. Ini berita baik dan saya harap anak-anak dan pengurusan TVET terima kenyataan bahawa masa sekarang kita buat perubahan yang sesuai untuk menganjak daripada pendekatan lama konvensional pendidikan dalam negara kita. Yang kedua, Volkswagen. Saya bila kahwin dengan Azizah, Azizah tu doktor di University Hospital. Saya tak setuju, dia pun tak setuju pinjam, nak bangga. Doktor, mesti keretanya hebat. Kami tak setuju. Kami ini mewakili satu fikrah daripada awal, bukan saja cinta, tetapi pahaman jiwa raga sekali. Bukan saja raga, jiwa yang penting. Tengah jiwa raga, jiwa dia ke tepi, dia tinggal raga. Sebab tu saya jiwa dan raga. Umpamanya bila saya kahwin, dia tahu saya. Masa tu saya Presiden Abim. Saya tak suka hutang. Hidup kita ini gelora, tak tahu ke mana. Ya. Saya pernah masa itu masuk ke Munting 2 tahun. Jadi dia setuju, okey, beli kereta second hand Volkswagen harga RM3,000. Tak ada aircon. Tak ada aircon kereta tu. Ya. Dan alhamdulillah itulah yang menyebabkan kasih dan cinta saya itu lebih mendalam. Bukan kerana harta. Ya. Bukan kerana kereta, tetapi kerana cinta, sama-sama harungi. Itu dari awal Zahid tahu tu masa tu. Ya. Mana mau seorang doktor yang lulus dari Royal College of Surgeons Dublin kemudian sanggup dengan kereta buruk lama Volkswagen, satu-satunya kereta paling buruk ketimbang atau berbanding semua doktor di University Hospital itu. Tapi kami sedikit pun tidak rasa
rendah. Kami masih bangga kerana pertama, tidak hutang. Keduanya, Volkswagen tanda kasih. Itu belum Proton, masa Proton belum ada lagi. Baik. Itu tahun 82. Sebab itu baru-baru ini saya naik dengan dia petang-petang nyanyi lagu cinta setelah sekian lama. Tetapi malangnya kerana kereta ju terlalu mahal nak maintain. Maintenance-nya tentu anak-anak Tibet. Tetapi kena tukar banyak. Jadi walaupun kita pakai lama-lama saya terpaksa serah balik, tak boleh maintain. Tapi mana raga kita tukar, jiwa kekal. Itu cerita Volkswagen tahun 82. Ya. Tapi yang pengajaran dia apa, saudara? Ini soal budaya. Wang tidak ada. Tapi nak tunjuk hutang. Dah beban. Tumpuan kita pendidikan anak-anak. Tentunya kita perlu keselesaan. Dia setelah 10-15 tahun, kita mampu. Belilah kereta yang lebih baik. Tapi peringkat awal, tak ada. Saya pun graduate. Saya jalankan sekolah swasta untuk rakyat miskin. Yayasan Anda Akademik. Presiden Abim, masa itu dah mula menjelajah seluruh Asia dan dunia, mewakili Badan Islam Antarabangsa, World Assembly of Muslim Youth, Badan Belia Islam Sedunia, yang berpusat masa itu di Riyadh, Arab Saudi. Azizah doktor, sebelum diambil kepakaran mata. Tetapi, Alhamdulillah, kita hidup dengan sederhana. Yang penting, baiti jannati. Rumahku, syurgaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rumahku, syurgaku. Jiwa dan raga kena ada kedua-duanya. Itu dia. Sambil-sambil kita selami kisah cinta yang amat berhormat Perdana Menteri kita bersama-sama kongsi dengan warga Penang ketiga ini. Baik. Jadi, Datuk Seri, kalau saya nak kongsikan sedikit, Datuk Seri, untuk pendapatan kan, untuk pelajar-pelajar lepasan daripada TVET ini sebenarnya, kalau ikutkan daripada tekno-usahawan, khususnya daripada TVET Mara, Datuk Azhar, untuk kita punya, dia orang punya income tu, Datuk Seri, melebihi RM100,000. Kita berikan tepukan untuk pelajar daripada program Tekno Usahawan TVET Mara kita. Saya yakin semua boleh dapat pendapatan macam ni, Datuk Seri, betul tak? Itu dia. Baik, jadi Datuk Seri, tadi kita dah pun dah tanya sedikit pada Datuk Seri, kita nak buka pula soalan to the floor. Boleh, Datuk Seri? Jadi inilah dia waktunya, saatnya kita berikan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kemukakan soalan secara terus kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Ruang yang ada untuk sesi bual bicara Community TVET bersama PM kita. Baik, kita persilakan untuk soalan yang pertama daripada anda. Anda boleh angkat tangan. Saya akan tengoklah pilih siapa yang saya nak bagi soalan ni. Okey, kita silakan untuk anda semua. Alright, okey, kita ada di sana. Silakan petugas kita untuk menghulurkan mikrofon. Teruskan. Nama adik. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Aiman Najmi bin Abdul Aziz daripada GIAP Mara Kota Raja dalam kursus Graphic Design and Advertising. Saya ingin bertanya kenapa pentingnya TVET pada pandangan Datuk Seri. Terima kasih. Okey, Datuk Seri, daripada pelajar kita ni. Dah bergaduh pula dua-dua. Okey, apa pentingnya TVET ni? Datuk Seri, silakan. Daripada pelajar kita. Soalan yang cukup bijaksana, kita berikan penghargaan pada pelajar TVET itu. Saya nyatakan kita harus bergerak dari teknologi konvensional kepada IR 4.0, Industrial Revolution. Kita mahu menjadi tenaga kerja dan tekno-usahawan sebagai sebuah negara yang berteknologi tinggi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan potensi pelabur-pelabur yang masuk ke Malaysia. Mereka memerlukan tenaga mahir, tenaga yang berketampilan. Hanya TVET saja yang boleh memberikan dukungan kepada peluang pekerjaan ini. Rebut peluang ini.
Ya, soal jahitan masih penting. Soal pembukusan masih penting. Tetapi kita bergerak lebih jauh daripada situ, maka kita mahu bahawa tenaga pekerja mahir ini mesti dilatih. Kita lihat pelajar Mahat Tahfiz yang hafal 30 Quran menjadi pelajar TVET tetapi menumpukan dalam bidang aviation, penerbangan. Kini pelajar Mahat Tahfiz itu menjadi jurutera di dalam bidang penerbangan. Artinya, apa pun latar belakang pendidikan kita, jika mereka diberikan pendidikan, diberikan latihan, apatah lagi peluang. Kini, seramai 94 orang pelajar TVET itu telah bekerja di luar negara. InsyaAllah, target saya, target kerajaan mulai tahun hadapan, kita akan bekerjasama dengan pengeluar-pengeluar kenderaan EV dan juga drone serta yang berteknologi tinggi, termasuklah untuk dulu 4G, sekarang naik 5G, sekarang ini telah diusahakan untuk 5.5G. Dalam waktu yang terdekat akan ada 6G. Siapa yang mahu melakukannya? Ianya adalah pelajar-pelajar lepasan daripada TVET. Itulah kepentingan TVET yang ingin dihasratkan oleh pihak kerajaan. Baik, itu dia jawapan yang padu. TVET memang kita katakan penting kepada semua orang dan ianya akan relevan sampai bila-bila pun. Ianya tidak akan lapuk, ianya akan memberikan satu laluan kerjaya yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebenarnya TVET ini bukan saja sesuai untuk anak muda. Kepada kita sendiri, kepada saya, kepada mak-mak ayah juga boleh untuk mengikuti pengajian TVET kerana kita pendidikan TVET ini secara holistik semuanya ada. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya, kita buka lagi soalan yang kedua daripada tuan-tuan dan juga puan-puan warga Pening. Tak sabar rasanya nak tanya soalan tu. Kita ada 2 orang. Okey, so saya pilih abang kita yang itu. Mungkin boleh teruskan. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Muhammad Wafi Peserta Perwira, tenaga pengajar bagi kursus videografi and visual effect di GMR Kota Raja. Saya ada satu soalan untuk Datuk Seri, iaitu apakah platform yang sesuai untuk tenaga pengajar sebagai kami untuk meningkatkan kemahiran di dalam bagi mengekalkan kami dalam industri untuk IR 4.0. Okey, terima kasih. Itu saja. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Relevan sebab kalau kita nak tingkatkan mutu latihan peringkat akhir TVET, kita kena mula dengan tenaga pensyarah. Jadi kita ada rancangan memanfaatkan UniKL. Kerana UniKL tu dia main khusus bidang itu dan UniKL akan juga selaras dengan beberapa syarikat. Saya akan minta Proton, Geely, saya nanti minta Petronas untuk bekerjasama dengan UniKL dan ada program training khas kepada pensyarah-pensyarah TVET dan akan mulakan, kalau rencana kita mula tahun depan, tapi saya ingat kita kena percepatkan dalam masa singkat ini. InsyaAllah saya minta Kementerian Kewangan tambah dana untuk UniKL khusus untuk melatih pensyarah-pensyarah TVET. Jadi, terima kasih, kerana program penting. Kita bincang tadi macam kita dengar Datuk Zaid sebut, kita nak tingkatkan keupayaan. Langkah pertama ialah sinergi dengan sektor swasta seperti mana yang PSDC buat di Pulau Pinang. Itu satu part. Kita tak boleh paksa swasta ambil alih TVET ni. Ya. Dia beratus, berapa? Di Kementerian Pendidikan berapa? Sekolah TVET. Dan TVET ni. 400 lebih. Yang di Your Ministry 250. Ini termasuk kementerian belia, pelbagai kementerian. Kementerian luar tak ada, Zamdi. Baik. Jadi, kalau begitu, langkah dia apa? Kita train. Ya, maknanya kalau sempat akhir tahun ini, hari esok insya-Allah Kementerian Kewangan
akan bincang dengan Kementerian KSU. You please remind KSP bahawa ada peruntukan khas untuk melatih. Tapi UniKL akan pastikan kerjasama dengan badan-badan saya sebut tadi supaya input itu ditambah dan latihan pengkhususan tingkat tinggi itu diperluaskan kepada ramai pelajar-pelajar TVET di seluruh negara. Terima kasih. Baik, itu dia High TVET daripada UniKL dan juga pastinya kita memberikan satu kursus ataupun peningkatan kemahiran kepada tenaga-tenaga pengajar kita. Macam mana kalau kita nak menyalurkan ilmu kepada pelajar-pelajar kita, sekiranya kita nak meningkatkan ilmu para pensyarah. Jadi itu perkara pertama yang perlu kita lakukan. Kita akan bersama sinergi dengan industri, kita bagi ilmu yang terbaik seiring dengan kehendak industri daripada tenaga pengajar pensyarah dan akhirnya akan turun kepada para pelajar kita. Itu yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini. Baik, daripada pelajar, terus kepada tenaga pengajar. Kita teruskan lagi soalan, Datuk Seri, boleh ya? Baik, kita buka lagi soalan untuk tuan-tuan dan juga perempuan ketika ini. Sabar dulu sekejap. Untuk soalan yang berikutnya, soalan yang ketiga, silakan angkat tangan. Wanita. Okey, so yang itu wanita tu terus berdiri, Datuk Seri. Semangat tu. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Nur Atika Fitaria sebagai ibu. Pada pandangan Datuk Seri, adakah TV ini merupakan laluan pendidikan yang tepat buat pelajar-pelajar lepasan SPM dan bagaimana TV mampu menarik minat pelajar menyertai bidang ini? Baik, Datuk Seri. Mak ayah ni Datuk Seri risau anak-anak dia orang ni, TVET ni. Datuk Seri macam Datuk Seri? Bagi keyakinan Datuk Seri. Terima kasih. Dia kalau ikut sekarang ini, minat ke TVET tu ramai juga. Sebab tu jumlahnya ratus ribu ke situ. Tetapi kadang-kadang dia pergi itu dia tidak dengan semangat. Dia rasa ini kategorinya lebih rendah daripada diploma atau universiti. Kita nak betulkan persepsi itu. Kerana kalau ikut negara ini, seperti mana disebut tadi, negara industri 4.0 dan penekanan terhadap teknologi digital dan teknologi makanan. Jadi semuanya ke arah latihan TVET. Jadi kalau kita dah mula rencana ini, bukan saja perkasa TVET, tapi tingkatkan mutu latihan dan tinggikan gaji mereka. Saya ingat dengan sendirinya minat ke TVET itu lebih. Cuma ada beberapa perubahan yang kawan-kawan pengurusan di TVET, kementerian masing-masing harus terima kenyataan. Cara dan kaedah lama harus diubah sesuai sedikit. Ya. Supaya latihan itu dapat memenuhi keperluan pasaran. Dia tidak boleh ada mismatch keperluan industri dan keperluan latihan. Kita nak elak bagaimana? Biar industri sendiri bagi tahu. Seperti mana PSDC dan Proton dan Petronas saya sebut tadi, industri sendiri bagi latihan, dia bagi sijil, kemudian dia ambil pekerja itu. Jadi terjamin begitu rupa. Tapi itu hanya sebahagian. Sebahagian lagi, saya katakan tadi, latihan tambahan kepada pensyarah, tingkat kemahiran dan keperluan. Dan saya jangka kalau ini menjadi penekanan kerajaan perpaduan sekarang, kedudukan TVET dan minat ke TVET dengan sendirinya akan meningkat. Tetapi kita tidak boleh paksa. Pelajar-pelajar tu dia ikut minat dan naluri dia. Setengah orang dia suka teknologi. Setengah orang dia suka industri. Setengah orang dia suka liberal arts. Setengah suka falsafah. Itu anak-anak harus berikan sedikit kelonggaran, ruang untuk memilih bidang masing-masing. Tetapi sebagai kerajaan, sebagai ibu bapa, kita harus dorong mereka ke bidang dan lapangan yang boleh menjamin masa depan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu dia risau kadang-kadang kan ibu bapa ni. Itulah dia yang sering kali bermain di minda bagaimana anak mereka ini, kerjaya mereka selepas belajar. Tapi apa yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerisauan itu harus kita tolak ke tepi sebab kerajaan Malaysia Madani sentiasa memperkasakan dan juga mempertingkatkan TVET untuk anak-anak bangsa kita. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh sekali lagi tuan-tuan puan-puan.
Baik, okey. Seterusnya kita buka lagi soalan untuk hadirin sekalian, tuan-tuan dan juga puan-puan semua. Okey, depan dah pergi, kita ke belakang pula sekali kat sana itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator. Okey, saya daripada saya minta maaf. Saya Siti Dahlia binti Nordin, wakil industri. Kita di pihak industri memang memerlukan pekerja yang berkemahiran. Lebih-lebih lagi dengan pengurangan tenaga kerja asing. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri, bagaimanakah kami dapat memainkan peranan yang aktif untuk bersama-sama kerajaan bagi menjayakan TVET agar situasi kekurangan pekerja ini dapat diatasi? Itu sahaja Tuan Datuk Seri. Terima kasih. Baik, daripada industri pula yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, sahut soalan itu. Silakan. Terima kasih yang bercakap ni bagi pihak majikan untuk mencari pekerja berketerampilan, artinya pekerja mahir. Jadi dalam soal ini, Pulau Pinang beruntung mempunyai seorang Ketua Menteri yang sangat proaktif, Yang Amat Berhormat Chow. Dan majikan-majikan di Pulau Pinang sentiasa menanti pekerja-pekerja yang berkemahiran keluaran TVET. Kolej Perda di Pulau Pinang. Giat mara pelbagai-bagai. Giat mara di Pulau Pinang. Kita berikan tepukan bergemuruh untuk Giat Mara. Tepukan untuk Kolej Perda. Kerajaan Perpaduan menyediakan ini semua. Tapi kenalah bila gong telah dipalu, gendang telah dipukul, 12 hari bulan Ogos kena kuatkan Kerajaan Perpaduan di Pulau Pinang. Betul tak? Jadi dalam keadaan itu, kita harus bersyukur. Kerajaan sangat komited, disebutkan tadi 2 kali oleh Yang Berhormat PM dan saya sendiri, 6.8 bilion. Maka biarpun peluang pekerjaan tadi keboleh pasarannya 92.5%, tetapi selebih daripada itu, ada yang masuk dalam bidang tekno usahawan, ada yang melanjutkan pelajaran termasuk tenaga pengajar. Saya mahu supaya tenaga pengajar ini skim perkhidmatan mereka mesti sama taraf, kalaupun tidak lebih, berbanding dengan skim perkhidmatan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pengajaran Tinggi. Maka kita menunjukkan tenaga pengajar bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi kita juga cemerlang dalam bidang lapangan. Maka saya fikir elok diberikan insentif yang lebih tinggi kepada tenaga pengajar ini. InsyaAllah. Jadi, saya tahu yang datang ke program pada hari ini bukan saja daripada Pulau Pinang. Ada juga daripada Kedah. Kedah pun 12 hari bulan ni. Datang daripada Sarawak pun ada. Ya, jadi pada seluruh negara, sila beritahu bahawa Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus komited untuk membantu generasi baru di Malaysia ini untuk memperoleh peluang pekerjaan terutama dalam bidang TVET. Kita beri penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekali lagi. Baik, terima kasih. Penutupnya, yang pertama terima kasih. Tengok dalam sesi ini, dan terima kasih kepada Menteri dan KSU dan SS dan semua yang hadir. Kita tumpu apa? Kerajaan ini tumpu program ekonomi dan masa depan anak-anak. Kita tak guna majlis ini nak serang, nak maki orang, nak cerca orang. Tanya program, tidak ada. Apa masa depan anak-anak muda, pekerjaan, industri, tidak ada. Apakah mereka boleh bawa pelaburan lebih baik di Pulau Pinang ketimbang berbanding dengan kerajaan Pulau Pinang sekarang? Tidak ada. 2 minggu lalu saya jumpa pelabur-pelabur Jepun yang memang ada di sini. Di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor.
Perak dan Kulim High Tech. Saya bagi penjelasan tentang dasar kita, insentif kita dan kerjasama kita termasuk pelatih-pelatih TVET. Dan apa jawapan mereka? Dalam perjumpaan itu, syarikat yang sedia ada dari Jepun akan menambah pelaburan 20 bilion ringgit di Malaysia. Apa relevan dengan anak muda? Mana peluang pekerjaan bertambah? Apa kaitan dengan TVET? Maknanya keperluan anak-anak dalam bidang khusus itu bertambah. Dan sebab itu kita galakkan industri untuk masuk ke TVET. Beritahu dan ada sinergi. Dan ini ada kaitan dengan masa depan kita. Saya boleh pilih untuk bercakap soal politik, jawab serangan-serangan mereka. Tetapi saya pilih bersama Datuk Seri Zahid untuk memanfaatkan waktu ini, terangkan apa dia dalam satu bidang khusus. Nak tentukan masa depan anak-anak kita terjamin. Kalau pihak lain, pembangkang datang dan dia kata, oh kami ada program TVET yang lebih baik. Tak ada. Tak pernah kita dengar kupasan-kupasan itu. Ini kita fikir masa depan kita. Ni nak gaduh, nak musuh Cina. Nak katanya ini musuh Islam, musuh Allah. Kita boleh bercakap lah. Tetapi ukurannya bil amal. Bukan saja percakapan lima taqulu ma la taf'alun. Ya, kita boleh bicara. Niat kita baik. Angkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Jamin kebahagiaan, keselesaan semua kaum Cina, India atau Dayak, Iban. Tetapi bagaimana kita ukur? Dari programnya, dari amalannya. Dalam TVET saja, berapa kali Datuk Seri Zahid bawa ke kabinet. Tiap kali ada mesyuarat majlis, bawa laporan. Kita perlu ini. Kita perlu perkara ini. Dan laporan apa yang Proton dan Petronas dan lain-lain buat. Maknanya kita pantau. Kita ada anjakan daripada apa yang dilakukan sebelum ini. Supaya ditingkatkan keupayaan kita. Saudara, ini dia erti kerajaan. Ini hanya artinya tata kelola. Sebab itu ada orang benci, terutama bekas-bekas tokoh. Menteri-menteri lama, Menteri Kewangan lama, Perdana Menteri. Semua marah saya. Sebab saya bercakap pasal tata kelola dengan rasuah. Belanja untuk TVET berapa? 6.8 bilion ringgit. Tapi kalau wang itu disakau, kontrak lagi, sampai kiamat kita tak boleh majukan negara ini. Sebab itu, bagi kerjasama, saudara bagi mandat, saya jamin insya-Allah kita akan pertahan negara ini supaya jangan ada curi dan sakau dalam negara ini. Bagi anak-anak muda, TVET, yang minta gaji berapa? Dari 2,000 naik 200. Tapi pembesar-pembesar kaya berbilion-bilion. Bilion ringgit ambil dari mana? Dari bersaku wang negara. Sebab itu, saya kata kita kena lawan. Hentikan amalan ini. Dari mana seorang mantan menteri ada 2 bilion ringgit? Dia meniaga, menang loteri tiap hari. Saya tekad dengan sokongan terutama anak-anak muda, guna kuasa sekat, jangan lagi ada amalan jahat yang rosakkan negara ini. Orang muda patut lebih laju daripada saya bab ini. Kemudian, kalau kita boleh selamat, kita boleh tambah. Cuba fikir aksat saja, cakap. Rubiah faham cakap Kedah. Fikir aksat saja. Saya ambil alih kerajaan. Hutang 1.5 trilion. Defisit 5.6%. Wang tidak ada. Tapi macam mana wang ada? Macam mana boleh kita jimatkan? Rumah tentera rosak, buruk. Saya lulus tambahan 200 juta. Rumah polis dan PGA teruk kedudukan dia. Semalam saya umum 200 juta ringgit. Dan bukan umum macam dulu. Umum semalam, hari ini Kementerian Keuangan keluluskan
dan pelaksanaan projek. Fadlina ada, Menteri Pendidikan. Sekolah kita tandas rosak. Sekolah di Tibet tandas rosak. Berapa tahun? Puluh tahun dah. Saya kata tahun ini 2023. Sekolah Melayu, sekolah Tibet, sekolah Tamil, sekolah Cina, saya tak peduli. Ada rosak, kita repair. Dan untuk sekolah dan klinik, berapa jumlah? 1.4 bilion ringgit. Pergi je sekolah ada tanah rosak. Ini anak-anak kita. Ini masalahnya bila jadi orang besar, dia fikir anak saya dengan anak orang lain-lain. Saya jadi Perdana Menteri, kalau anak orang di Jawi, sekolah Melayu ke, sekolah Tamil ke, kalau ada tanda rosak, saya rasa saya bertanggungjawab. Tahu tak? Itu beza dia. Buat apa aku jadi Perdana Menteri, anak mengaji di sekolah tandas pun tak ada, tak malu ke? Ini sebab dasar kita sekarang berubah. Dan ini yang dibuat dengan kerjasama kerajaan negeri Pulau Pinang. Sebab itu bagi saya, kerjasama kerajaan persekutuan dengan Pulau Pinang dan kerajaan negeri-negeri kena selari. Senang kita buat kerja. Dan kerja untuk apa? Untuk sakau? Tak. Untuk ambil tanah? Tak. Untuk ambil projek? Tak. Untuk bantu rakyat termasuk Tibet yang kita bincangkan tadi. Dan khusus untuk Pulau Pinang, kita tengok pelaburannya, kecekapannya, industrinya, peluang pekerjaannya. Ramai orang Kedah main kerja di Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab lebih maju di Pulau Pinang. Sebab itu dia pedok kebut nak ambil alih Pulau Pinang. Ni, jagalah negeri hampa masing-masing. Saya, Datuk Zahid, kami jaga semua. Tapi masing-masing negeri jaga. Surah Ketua Menteri Chow, dia jaga Pulau Pinang dengan baik. Kalau dia kerja dengan baik, tak ada cerita sakau, tak cerita zalim, tak cerita menindas, bagilah sokongan supaya kita boleh buat kerjasama yang baik di antara persekutuan dan negeri. Ini saya nak sampaikan. Saya ucap terima kasih. Kalau orang tanya, tengok Pulau Pinang, kita tumpu soal latihan, teknologi baru, teknologi maklumat, digital, teknologi makanan, dan kita tengok kejayaan anak-anak muda kita. Di Giat Mara, Tibet, dan saya terima kasih dan bangga dengan sumbangan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk sesi bual bicara komuniti Tibet bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, sekian saja untuk sesi bual bicara bersama dengan Perdana Menteri dan saya Kuala Hafiz Ruslan. Dan untuk kita meneruskan agenda pengisian kita, majlis kita, saya serahkan kembali kepada rakan pengacara. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Akmal. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas perkongsian maklumat, perkongsian info-info terkini dan sudah pastinya memberi semangat kepada anak-anak belia kita untuk meneruskan pengajian khususnya dalam bidang Tibet. Jadi kita akan teruskan dengan gimmick pelancaran Piala Pusingan Tibet at KKDW. Dipersilakan Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri untuk ke tapak pelancaran. Dan kita akan kita silakan juga rakan-rakan media untuk kita saksikan pelancaran Piala Pusingan Tibet at KKDW dengan kiraan 3 Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Dimohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menekan butang pelancaran kita dengan kiraan 3, 2, 1, silakan. datang ke Expo Institusi Pendidikan Tibet at KKDW 2023. Pendidikan dan latihan, teknikal dan vocational Tibet at KKDW. Satu pengalaman yang menyeluruh yang akan mengubah persepsi anda tentang pendidikan.
bersedia untuk memulakan perjalanan inovasi, kerjasama dan pertumbuhan peribadi. Expo TVET at KKDW sedia untuk membina masa depan melalui pendidikan vokasional dan teknikal. TVET at KKDW, pilihan kemahiran anda. Ya, tepukan untuk TVET dan kita tinggalkan dahulu ya Datuk Seri piala tersebut. Kita akan serahkan piala tersebut selepas ini. Jadi kita persilakan Yang Amat Datuk Seri untuk berada di tengah-tengah pentas untuk sesi penyampaian hadiah. Kita akan teruskan dengan pertandingan penyampaian hadiah untuk acara-acara inovasi yang telah kita jalankan. Untuk pertandingan kameran dan inovasi. Yang pertamanya, pertandingan Arca Kreatif Sculpture, di mana Johan akan menerima wang tunai RM RM1,000 beserta plug, di mana pesertanya diwakili oleh Siti Sarah binti Mat Ali dan Siti Hajar binti Mat Ali dengan nama projeknya Lady of Justice. Pemenangnya Akademi Kemahiran Kemas. Produk pengguna, Johan akan menerima wang tunai bernilai RM1,000 beserta plug. Pemenangnya Muna Munirah binti Wan Saleh dengan nama projek Safety Kit Collar daripada Gian Mara Petaling Jaya. Inovasi otomotif pengangkutan akan menerima wang tunai RM1,000 serta plug dengan tajuk projeknya Fuel Lead Safety System Prototype. Pemenangnya Muhammad Arif bin Jamal, Muhammad Fikri Buhari bin Azmi dan Muhammad Alif Aiman bin Abdul Syukur dari Perdatek. Seterusnya, bagi inovasi pendidikan, Johan akan menerima wang tunai bernilai RM1,000 beserta plug dengan nama projeknya Water Transfer System Trainer using Siemens S7 1200 PLC and Simatic One IoT 2000 control via desktop and Android dashboard. Pemenangnya dipersilakan Wan Nur Izzah binti Wan Azwa dan juga Nur Idina Natasha binti Barni dari Mara Japan Industrial Institute MJI. Seterusnya, untuk inovasi elektrik dan elektronik yang akan menerima wang tunai RM1,000 serta plug. Nama projeknya Generator Fuel Saver and Green Energy Power. Dipersilakan Muhammad Lufzi bin Rosli dan Muhammad Afil Farhan bin Fazli dari IKM Besut. Seterusnya, anugerah juri untuk memberi pengiktirafan serta penghargaan kepada peserta yang menghasilkan inovasi yang signifikan dan mampu memberi impak yang besar kepada perkembangan dan kemajuan organisasi. Pemilihan pemenang berdasarkan markah tertinggi bagi keseluruhan projek. Wang tunai RM2,500 serta plug dan markah yang diperolehi 96.95% dengan projeknya Safety Kit Collar. Muna Munirah binti Wan Saleh dari Gian Mara Petaling Jaya.
terakhir Johan keseluruhan iaitu pemenang Piala Pusingan dianugerahkan kepada institusi yang mendapat markah kumulatif tertinggi berdasarkan keputusan pertandingan yang telah dijalankan di Zon 4 iaitu cabaran kemahiran TVET dan Zon 5 inovasi TVET. Jadi buat jojolong kalinya kita akan menerima Piala Pusingan, wang tunai RM RM10,000 Malaysia serta plug. Untuk itu, pemenang bagi Johan keseluruhan dinobatkan kepada Giat Mara. Yang menerima Piala Pusingan untuk tahun yang pertama, Piala Pusingan TVET at KKDW. Pialanya ada info piala, tangan, simbol ligaman tangan, bol dan spana serta warna emas yang dipaparkan. Tahniah kepada para penerima anugerah, kepada para pemenang. Jadi kita akan teruskan sebagai tanda semangat kita, tanda semangat kita bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita akan bergambar kenangan di bawah. Kita akan beri ruang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang serta Div-Div Kehormat. Kita akan turun ke bawah bagi sesi bergambar kenangan bersama dengan semua yang hadir pada hari ini. Baik, demikian tadi sempurna sudah majlis perasmian yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi yang telah pun selesai, sehinggalah kepada penyerahan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang yang telah pun berjaya mendapatkan tempat bagi pertandingan yang berlangsung sejak Jumaat sehinggalah Ahad ini. Inilah kemuncak acara pada hari ini dan kita melihat kepada sesi bual bicara yang berlangsung beberapa minit sebentar tadi telah pun memberi kita kepada beberapa persoalan dan juga gambaran serta jawapan yang terus daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan yang paling penting daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tentang beberapa perkara, tentang pelaburan yang melibatkan pentingnya kepada pendidikan TVET, khususnya Geely, Aramco, Tesla, SpaceX, Starlink dan juga beberapa perkara lain yang telah pun memberi nilai tambah kepada meningkatkan lagi nilai TVET dan juga kemahiran TVET itu sendiri. Dan banyak perkara kita akan bincangkan selepas ini, masih lagi bersama dengan tetamu saya di studio di sini hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan dan seterusnya kita bawakan kepada anda dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita melanjutkan apakah yang digagas dan juga yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafa mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafa dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500.
dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600. Dan Alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini di bawah kerajaan perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Baik, bertemu kembali bersama saya Hafid Dawson untuk bual bicara komuniti TVET bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini, dan ketika ini sudah memasuki segmen yang berikutnya dan saya masih lagi bersama dengan tetamu yang setia menemani saya sejak awal pagi tadi, Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin, Timbalan Presiden Jaringan Antarabangsa, Industri dan Institusi dan juga merangkap menjalankan tugas Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur. Baik Prof, kalau kita melihat dalam sesi temu bual melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, berdasarkan persoalan daripada mereka yang daripada penggiat TVET dan juga wakil-wakil industri TVET sendiri, banyak persoalan yang diutarakan dan ada peruntukan khas yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada UniKL itu sendiri. Satu berita yang segar dan gembira kepada UniKL khususnya, Prof. Okey, Alhamdulillah. So saya sebagai wakil kepada semua warga pendidik institusi institusi pendidikan KKDW mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di atas usaha-usaha mereka memperkasakan TVET melalui latihan kepada tenaga pengajar. Kita semua tahu industri ataupun teknologi berubah dalam begitu pesat sekali. Jadi kemahiran para pensyarah kita, para pendidik kita mesti selari dengan industri. Dan juga kerajaan juga telah mappingkan antara TVET dan juga dengan industri player seperti Proton, Geely, Petronas. Kalau di kami kita ada Boeing, kita ada rail manufacturer, kita ada marine manufacturer. Jadi kita memang memerlukan rakan industri untuk memastikan kurikulum kita adalah selari dengan kehendak industri. Ya, dan juga kita ada tentang menyebut soal industri 4.0 dan ketika ini kita bercakap soal kecerdasan minda ataupun artificial intelligence AI, dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjumpa secara maya dengan Elon Musk daripada SpaceX yang kita tahu keluaran kereta EV Tesla itu sendiri yang berpangkalan di Cyberjaya. Ini merupakan satu syarikat besar dan antara disebut Geely, Aramco, Tesla, SpaceX, Starlink yang mula melabur di Malaysia ini sudah tentu memberi satu nilai tambah sebenarnya kepada pendidikan TVET, Prof. Ya, betul. Saya boleh rangkumkan perbincangan ini dalam bentuk falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan TVET ini adalah hands on. Itu adalah basic. Kalau tiada hands on, tiadalah TVET.
Jadi melalui kerjasama yang rapat dengan industri seperti Tesla dan juga syarikat gergasi lain sama ada di Malaysia atau di luar negara, ia memberi laluan yang berterusan kepada pelajar kita belajar universiti, mendapatkan pendedahan ataupun skill-skill tertentu di universiti dan meneruskan skill tersebut di universiti dengan bimbingan daripada yang pakar dalam bidang ataupun teknologi tersebut. Jadi kita ada banyak pendekatan. Antara pendekatan yang kita gunakan adalah program 2+1. Bermakna 2 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Kita mempunyai banyak rakan industri yang kita bekerjasama di mana pelajar kita cuma berada di 2 tahun, contohnya program diploma. 2 tahun saja di universiti, mereka mempelajari semua keperluan yang diperlukan oleh program tersebut, yang diiktiraf oleh ITEC dan juga badan profesional, dan setelah tamat 2 tahun mereka akan terus bekerja di industri selama setahun dan menamatkan pengajian. Dan kebiasaannya jika pelajar ini mempunyai disiplin yang baik, mereka akan terus bekerja di industri dan ini menjamin peluang pekerjaan kepada anak-anak muda dan anak-anak kita. Ya, saya melihat juga kalau kita sebelum kita mengakhiri ini, saya melihat bahawa pemain industri juga dan juga pihak kerajaan kita melihat berjalan seiring sejalan orang katakan. Bermakna satu encouragement yang ataupun galakan diberikan kerajaan persekutuan kepada mereka disambut baik oleh pemain industri. Ini merupakan satu tindakan yang sangat proaktif dan juga positif ini, Prof. Betul. Industri dan institusi ada perlu bekerjasama. Kita perlu kita tak boleh bekerja dalam keadaan silo. Jadi hubungan industri yang baik adalah amat penting. Seperti mana UniKL, kita mempunyai satu division yang menjaga jalinan antarabangsa, institusi dan industri. Jadi kita hendak memastikan kita mempunyai jalinan yang cukup baik. Jadi ia memudahkan proses pembelajaran pelajar kita bermula daripada semester 1 hinggalah mereka tamat. Kalau diploma itu semester 6, kalau ijazah itu semester 8. Dan kalau saya boleh beri contohlah, di UniKL pembelajaran kita agak unik. Struktur program kita agak unik. Di mana kita menghantar pelajar kita kepada LI ataupun internship latihan industri di semester yang terakhir, di semester 6 untuk diploma, semester 8 untuk ijazah. Apa maknanya, Hafiz? Maknanya student kita telah tamat segala keperluan theoretical dan juga latihan praktikal di universiti dan mereka terus bekerja, dan biasanya bila mereka tamat semester 8 tu atau semester 6, mereka terus diserap oleh majikan. Marketability ataupun kebolehpasaran yang sangat tinggi apabila melibatkan dalam bidang TVET. Baik, Prof, saya memberi ruang akhir ini untuk Prof merobohkan satu tanggapan yang kita katakan sebagai TVET itu sebagai pilihan kedua atau pilihan terakhir. Inilah ruang untuk kita galakkan lebih ramai lagi anak muda khususnya untuk melanjutkan pelajaran juga memilih TVET sebagai kerjaya utama mereka. Okey, terima kasih Hafiz. Terima kasih pihak RTM kerana menjemput saya untuk sesi bual ini. Jadi kami di KKDW menganjurkan program ekspor ini adalah untuk mewawarkan kepada semua golongan masyarakat untuk kita membina ekonomi bersama, membina ekonomi negara bersama, melalui pendidikan TVET. Jadi kalau kita tengok daripada segi lingkup ruang pekerjaan, TVET menjamin peluang kerjaan yang baik. Kalau di UniKL kita mempunyai employability rate yang tinggi 97.1% dan ada 3 institusi kita yang mempunyai employability rate 100%. Jadi peluang pekerjaan amat banyak sekali dan kalau di Pulau Pinang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, peluangnya terlalu banyak, dan seterusnya selain daripada pekerjaan, mereka juga boleh memilih laluan untuk menjadi usahawan. Jadi kalau kita di peringkat agensi seperti MARA juga mereka memberikan dana-dana yang tertentu untuk anak-anak kita memulakan perniagaan dan memajukan perniagaan mereka. Baik, kejayaan yang telah pun terbukti inilah bukti yang nyata bahawa TVET itu menjamin masa depan yang cerah juga menjamin pendapatan yang begitu tinggi. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin atas perkongsian kita pada hari ini dan juga kepada anda yang setia bersama kami seawal jam 11.30 tadi untuk kita membincang soal TVET yang menjadi satu sandaran penting untuk kemajuan negara dan untuk Malaysia Berdana. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang menonton kami di TV1 dan juga di semua platform kami di RTM, dan kepada anda terima kasih dan juga terus memberi sokongan kepada kami dan juga untuk kita bersama-sama dengan negara untuk membangunkan negara bangsa kita Malaysia Madani. Jadi sekian sahaja, terima kasih kepada anda semua. Saya Hafidh Hussain, Malaysia Madani, tekad paduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani
jangan jadi ikutan. Pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi,